kayu lah. Bila fikir-fikir balik kan, bahaya lah. Tak berani aku. Assalamualaikum dan hai, nama aku Brother YouTube dan selamat datang ke channel YouTube aku. Cerita dia macam ni, on the way aku nak balik ke Negeri Sembilan daripada Johor. Aku singgah kejap dekat Pagoh, jumpa customer aku sebab aku nak buat monitor calibration khas untuk fotografer dan videographer. Lepas buat calibration tu, ngam-ngam lepas tol Pagoh, dah masuk tol lah ni, dah masuk highway lah. Dekat tol Pagoh, lebih kurang dalam 3 km macam tu, aku pun speeding. Sebenarnya speeding ni aku bukannya nak apalah, aku just nak elakkan ngantuk. Lagipun dah pukul 11 malam masa tu, lepas aku buat calibration tu. So agak lambat lah, aku pun dah macam dah nak ngantuk kan. So untuk mengelakkan aku daripada ngantuk, aku pun speeding lah. Mula-mula memang slow, tapi bila dah lepas 3 km tu, aku mau tekan sampai 18. Tiba-tiba ada bongkar kayu kat depan. Gila, tengah buat 18 kot. Dekat fast lane pula tu, nak elak. Memang tak sempat lah dengan speeding macam tu. Nak tak nak, redor je lah, langgar je lah, nak buat macam mana. Dah lah dengan jalan pun gelap, tak berapa nak nampak. Kebetulan kat situ gelap, highway tempat lain semua terang je kan. Kat situ pula gelap, sebab dia ngam-ngam lepas Tol Pagoh tu. So memang ada antara Bukit Gambing dan Tol Pagoh tu ada satu kawasan gelap. Kat situ lah kena gedegang-gedegung. Dah lepas terlanggar tu, aku pun perasan ada 5 lagi biji kereta yang senang cerita yang tersadai jugalah tepi highway tu. Rupanya kes sama macam aku lah, 5 biji kereta tu termasuklah kereta aku sekali kan. So ada 4 lagi kereta yang tersadai kat tepi tu. Ini mesti langgar benda yang sama lah ni. So untuk mengelakkan masalah yang lebih besar, aku pun cek kereta aku lah. Sebab pelanggaran tu kuat, kau boleh dengar kan sampai ke dalam, sampai bini aku pun terjaga daripada tidur. So aku berhenti tepi aku tengok. Mula-mula tengok macam tak ada apa-apa je. Sekali bila tengok kat tayar belakang, cek dekat belah kiri tayar belakang, tayar tu dah pecah lah punya, pecah tepi. Yang itu memang tak boleh nak selamatkan lah, tampal pun tak guna sebab pecah dia dah macam panjang gitu. Kan kalau setakat pecah bulat je tu mungkin dia boleh tampal lah, tapi pecah tepi memang jarang lah orang boleh tampal. Biasanya orang nak buat kerja-kerja patching ni, dia yang tampal kat tengah-tengah tu dekat dia main thread tu kan. Tapi tampal tepi, pecah tepi memang tak boleh buat apa lah. So nak tak nak terpaksa tukar tayar baru. Sebagai reminder, dulu korang ingat tak aku ada buat review pasal tayar Farod FRD 26 yang aku kata okey tu. Tapi dalam video tu aku ada komen pasal sidewall yang lembut kan. Okey, bila benda ni dah berlaku, memang terbukti bahawa sidewall dia lembut. Sebab tu dia pecah kat tepi tu bila terlanggar bongkar kayu tu. Tapi kena ingat juga, tayar ni dah hampir 2 tahun. Lagipun aku bawa pada kelajuan high speed dan pelanggaran tu berlaku pada masa high speed. Dan pada pendapat aku lah ya, kalau tayar tu tak sampai setahun umur dia dan pelanggaran tu pun berlaku dalam kelajuan lebih kurang 100 km sejam, aku tak rasa tayar tu pecah pun. Sebab tu dalam video-video yang lepas berkenaan dengan tayar review untuk Farod ni, aku ada pesan kat korang, kalau nak bawa laju, jangan beli tayar ni. Tapi kalau setakat nak pakai untuk daily drive, tak ada masalah. Aku boleh recommend lah, tapi just in case kalau berlaku apa-apa, sendiri tanggung lah je. Jangan suruh aku tanggung pula, aku just bagi pendapat je. Next, aku pun plan untuk tukar tayar sebab satu je kan, belah kiri belah belakang kan. Tiba-tiba aku baru teringat, lock nut untuk aku punya sport rim tu tertinggal dekat rumah mak aku yang 200 km kat belakang tu. Ya Allah, tepuk dahi aku. Terus aku call mak aku dekat rumah dan tanya ada tak lock nut tu. Bila mak aku check apa semua, dia kata memang ada dekat atas meja solik tu. So confirm dia tinggal lah dalam cerita. Nak tak nak, terpaksa aku minta tolong dengan adik aku untuk hantar lock nut tu. Adik aku tu pun boleh tahan gila juga. Dekat highway malam tu dia tunjuk 200 dengan motor 650cc dia tu, gila. Aku tak berani. Motor kot, kalau kereta aku berani lagi, motor untuk bawa 200 no lah. Dalam masa menunggu adik aku tu, aku pun call Plus. Selang 30 minit, Plus pun sampai.
untuk letak akun. Dan sebagai dan orang Plus ni ataupun Plus representative ni sebagai saksi. So senanglah kita nak buat claim dekat Plus akan datang kan. So dia pun datang, dia check, dia letak akun. Tengah-tengah dia letak akun tu, tengah-tengah dia check kereta aku tu, dia tanya, tayar mana bang pancit? Tayar belakang ni, belah kiri ni. Tayar depan pun pancit ni. So, ahli aku tu tengok, pancit juga. Rupanya masa aku check tadi, dia tak pancit lagi. Yang tayar belakang je pancit kuat. Tayar depan tu dah pancit sebenarnya. Cuma dalam keadaan yang slow lah, dan angin tu pun tak berapa nak kuat bunyi dia. Sebab tu aku tak dapat detect pada masa mula-mula tadi. Rupanya dah lepas dalam 30 minit tu memang flat habis lah tayar depan tu. Aduh, macam-macam bal. Tayar spare ada satu je, kan? Kalau kau boleh ganti tayar belakang pun, tayar depan pancit juga tak guna. Terpaksa lah towing juga guna insurans. Bila fikir balik, insurans apa nak call? Insurans pula aku tak ingat mana satu yang aku ambil. Sebab aku selalu tukar-tukar tiap-tiap tahun. Aku suka test insurans tu, test insurans ni, kan? Jadi asal aku lupa. Sebelum ni aku pakai kuning aja, kuning insurans. Tapi yang baru ni aku pun tak ingat. Tapi memang betul lah Allah Ta'ala tu nak tolong. Tengah aku scroll handset tu, aku ternampak application daripada P&O Insurance. Baru aku ingat aku ambil insurans P&O. Lega. Kalau tak apa lagi nak kena towing pula. Terus aku call insurans tadi untuk towing. Kalau nak ikutkan, free towing sehingga 270 km. Untuk bawa kereta aku naik towing sampai ke rumah, baru dalam 160 km. Tapi, apa pasal dia minta tambah RM200 Lepas aku call towing tu, adik aku pun sampai. Dia bagi lock nut, dia lepak dalam 30 minit. Lepas tu dia pun gerak sebab esoknya pun dia kerja. So aku tak kisahlah, janji dapatlah lock nut tu kan. Kita dapat lock nut tu, selang 5 minit towing pun sampai. Towing ni atas kereta sampai end up sampai ke rumah 5:30 pagi. Tak ada keluarkan barang terus. Balik ambil kunci, masuk rumah tidur terus. Memang tak larat lah. Mana taknya berjaga tengah satu malam tu, berjaga nak tidur dalam towing tu pun bukannya boleh tidur. Macam gitu dah macam apa dah, macam naik kuda. Dah tidur 5:30 pagi tu. Alhamdulillah tak lupa sembahyang lah. Sebaik kalau tak terlajak juga tu. Lepas solat subuh terus tidur, sedar-sedar dah pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari aku keluarkan barang daripada kereta. Lepas tu aku pun tengoklah tayar yang 2 pancit tu kan. Aku keluarkan jack yang beli RM60, RM80. Jack yang untuk 2 tan je kan, yang warna merah tu, cantik sikit kan. Senang sikit nak buat kerja. Jack. Keluarkan tayar. Masukkan tayar spare. Lepas tu 2 tayar yang problem tadi aku bawa ke kedai. Oh ya, lupa aku nak beritahu. Tayar depan belah kiri, first impact yang langgar bongkar kayu tu, sport rimnya pecah. Crack lah, tak adalah pecah, crack lah, tapi tak banyak lah, crack sikit je. Tapi aku just nak beritahu kat sini, tayar tak ada masalah. Kena ingat tayar apa yang aku pakai ni, tu hari aku ada post dalam YouTube aku. Aku pakai tayar Revelo Sport A1. So bagi aku, untuk kelajuan 180 km kau terlanggar bongkar kayu tu dan tak ada apa-apa, tapi tayar belakang pecah, kira tayar ni senang cerita pada YouTube approve. So apa aku buat? Tayar depan yang okey tadi tu aku masukkan dekat sport rim, pasang kat tayar belakang. Dan sport rim depan yang pecah tadi tu aku masukkan tayar spare. Buat sementara ni aku pakai rim yang tu dululah sampai aku dapat sport rim yang baru ataupun aku repair je lah. Based on observation dan aku tanya dengan orang-orang yang repair sport rim, dia kata aku punya crack tu terlampau sikit. So dia boleh repair. Aku tanya dia bahaya tak untuk aku pakai terus tetap. Dia kata setakat ni tak ada apa-apa isu lah, boleh pakai terus lah. Kalau nak pakai lepas repair tu tak ada masalah. Tapi aku beli lagi satu sport rim daripada Passat. Aku ambil second hand dalam 350. Buat sementara ni aku pakai yang tu dulu. Dah pakai dah pun. Okey, settle bab kereta. Dalam kemalangan ni apakah positifnya? Satu je poin yang aku dapat, aku tak panik. Yang penting bila berlaku macam ni jangan panik. Kepala kena ligat. Fikir apa aku nak buat, apa aku nak buat. Kalau panik pun benda tu tak bantu pun dalam situasi keadaan macam tu. So tak nak kau jangan panik lah. Dan ini pun bukan kali pertama aku kena. Dulu masa naik Persona pun kes yang sama juga, langgar besi siang-siang. Tayar tu pecah tepi juga, kes yang sama. Tapi masa tu tak kena dekat highway lah, kena dekat jalan-jalan biasa. So kedai tayar tepi jalan tu banyak, so pergi je lah kedai tayar kan, tak ada isu lah. Apakah negatifnya?
Well, kat sini ada banyak benda yang negatif. Nombor satu, bawa laju. Nombor dua, jalan malam. Kalau at least kalau jalan siang, kau mungkin boleh nampak kayu tu daripada jauh. Sebab berdasarkan video yang aku tunjuk tadi tu, kalau siang daripada jauh kau memang boleh nampak kayu tu. Tapi sebab malam jalan tu gelap, so memang tak nampak lah. Nombor tiga, lock nak tertinggal lah. Ini lagi satu hal. Kita ni kalau balik kampung kan banyak benda kita fikir kan. Tu kadang-kadang benda macam tu mana perasan. Kita ingatkan rumah dah ambil letak dalam kereta, dah bungkus sekali. Kita pula rupanya dia pula fikir dia tak nak kacau barang-barang kita. So dia pun tak ambilkan lah, tinggal letas meja solid macam tu je. Lock nut tu aku keluarkan atas sebab aku ada buat road force balancing kat dia tu. So aku keluarkan untuk bagi dekat dia untuk buka aku punya sport rim dan buat road force balancing. Bila dia dah siap, dia bagi lock nut tu kat aku letak dalam kocik. Aku pula tak teringat nak letak dalam kereta. Naik atas bilik, letak atas meja solid. So nak macam mana benda nak jadi kan. Nombor 4, lupa insurans yang korang pakai. Ni pun salah satu masalah lah. Sebaiknya janganlah lupa insurans apa yang korang pakai. Sebab bila berlaku macam ni, pening kepala babe. Itu nasib baiklah aku teringat. Kalau tak ingat, aku nak panggil towing yang aku tak boleh nak claim pun towingnya silap. Kan? Terpaksa keluar poket sendiri. Entah berapa ratus lah tu. Nasib baiklah kena 200 je. Sebab lebihan kurang aku rasa dalam 500-600 juga tu towing dengan jauh macam tu kalau tak ada insurans. Itulah. So kesimpulannya jangan lupalah. So next time cover note korang tu yang korang dapat tu print letak dalam kereta ataupun simpan soft copy-nya dalam handset. So apa-apa tengok je dekat handset kan. Nombor 5, tak simpan helpline untuk plus line dan juga insurans. Itu time tu lah baru nak cari dekat internet lah apa lah. Aduh. Kalau simpan awal kan senang. Buatnya contohlah bateri kau habis ke kan, bateri kau ataupun tak ada line lah senang cerita. Macam mana kau nak Google? Kebetulan kat situ ada internet. Kalau tak ada internet macam mana? Kau nak cari nombor plus line macam mana? Nak cari nombor helpline untuk insurans macam mana? Membangkung lah kau kat situ, tidur lah tepi jalan jawabnya. Nombor 6, tidak tahu polisi insurans yang korang ambil. So benda ni bagus untuk korang tahu. So akan datang korang boleh elakkan diri korang daripada kena tipu dengan towing. So ini yang berlaku pada aku lah. Aku tak tahu kena tipu atau tak. Kes masih dalam siasatan lagi. Tapi aku dah call dengan PNO Insurance lah, tanya dia apa cerita. Dan belum ada feedback lagi. Sebab minggu ni pun tengah orang sibuk cuti tari pusam kan. So biarlah, biar dia relax dulu. Bagaimanakah caranya nak elakkan perkara sebegini daripada berlaku lagi? Jawapannya adalah lawan pada benda-benda yang negatif tadi. Dan satu tambahan iaitu kalau korang ada nampak lori trailer yang ada letak bongkah kayu bawah dia orang punya muatan tu, korang ambil gambar berserta dengan nombor plate dia orang dan buat report dalam respon rakyat. Respon rakyat ni aku tengok aktif sikit lah sebab dia melibatkan banyak orang kan, sebab tu dia aktif sikit. So korang boleh report lah. Sebab apa? Membawa bongkah kayu ni untuk lori trailer ni adalah suatu kesalahan yang menyebabkan kemalangan kepada orang lain. Sebab tu benda tu salah. Dia boleh kena saman apa? Apakah kesimpulan daripada kemalangan yang berlaku ni? Kesimpulan dia senang je. Jangan bawa laju. Kayu lah.